Salam sejahtera, salam perpaduan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua para pelajar yang saya hormati sekalian. Pelajar-pelajar, barangkali pelajar-pelajar telah pun berjaya selama ini untuk nak berusaha menjadi seorang pelajar yang bagus. Tahu bagaimana untuk belajar, tahu bagaimana untuk nak menjalankan tugas dan peranan. Tetapi para pelajar mesti tahu ada satu perkara yang sangat penting di dalam kehidupan seorang pelajar, yang sekiranya kalau kita gagal untuk nak memanipulasikan ataupun nak menggunakan perkara ini, maka kita akan jadi apa? Kita akan jadi seorang yang ketinggalan. Adakah adik-adik nak jadi seorang yang ketinggalan? Sudah tentu tidak. Jadi kalau tidak mahu jadi seorang yang ketinggalan, apa yang patut kita buat adik-adik? Di sinilah kita perlu ada unsur ataupun perkara pengurusan ke diri. Kita mesti tahu bagaimana nak mengurus diri kita. Kita mesti tahu bagaimana untuk nak menjana potensi kita. Adik-adik kena faham bahawa setiap pelajar yang Allah Ta'ala jadikan adalah pelajar yang mempunyai 5 perkara. Anak-anak ada apa? Adik-adik, seorang pelajar yang sekolah di sekolah rendah ni, adik-adik ada akal, minda, mental. Yang pertama. Yang kedua, adik-adik ada apa? Adik-adik ada potensi. Ni, ada orang boleh lari laju, ada orang boleh angkat berat, kan? Ada orang boleh lompat tinggi. Okey. Yang kedua, yang ketiga, adik-adik ada apa? Adik-adik ada emosi, perasaan. Okey, perasaan dalam ni, ya. Dan perasaan ini berkaitan dengan apa? Keupayaan untuk nak menunjukkan bakat kita. Bakat, kan? Bakat dalam apa? Bakat tentang kepimpinan, bakat menyanyi, bakat berlakon, bakat menari dan sebagainya. Yang keempat, adik-adik apa? Manusia ada nilai. Dan yang kelimanya, kita ada apa adik-adik? Kita ada kecenderungan, minat kita, ya? Jadi kita ada 5 benda ni. Dan bagaimana kita nak mengurus kelima-lima ini untuk kita nak menjadi seorang pelajar yang sangat bagus? Di sinilah kita perlu menguruskan diri kita yang 5 ni, kan? Iaitu dengan apa adik-adik? Di dalam proses pengurusan ada 4 langkah yang adik-adik kena buat, adik-adik, ya? Bagaimana kita nak mengelolakan 5 perkara ini, iaitu minda kita, mental kita, potensi kita, bakat kita, minat kita dan nilai kita. Ini semua melalui 4 cara ini. Kita mesti merancang adik-adik, merancang bagaimana kita nak menjana pemikiran kita, bagaimana kita nak menjana potensi kita, bagaimana kita nak mengeluarkan bakat kita, bagaimana kita nak menjana kita punya nilai kita, nilai yang baik kita, dan akhir sekali minat dan kecenderungan kita. Nah, 5 ini kita mesti merancang bagaimana untuk kita nak melihat satu persatu. Yang kedua adik-adik, selepas merancang kita mesti melaksanakan, kan? Setelah kita merancang bahawa kita nak meningkatkan lagi kita punya mental kita, bagaimana? Kita mesti melaksanakan. Adakah kita nak melaksanakan bersama dengan rakan-rakan kita, ataupun kita nak melaksanakan di rumah kita, ataupun kita nak melaksanakan di sekolah kita? Kalau di sekolah kita dekat mana? Adakah semasa kurikulum, masa kurikulum dalam bilik darjah, ataupun masa di luar kurikulum, iaitu co-kurikulum. Okey? Itu dia kita nak laksanakan. Yang datang peringkat yang ketiga dia dalam pengurusan, selepas kita melaksanakan, kita mesti memantau. Kita mesti memantau, kita tengok setelah kita berjanji bahawa kita nak tahun ni kita nak bagus di dalam bakat kepimpinan. Sudahkah kita buat? Kalau kita tak buat, kenapa kita buat? Kita kena pantau, kita kena tanya diri kita sendiri. Kenapa kita tak dapat memasuki menjadi seorang pengawas? Kenapa kalau tak jadi pengawas? Kenapa kita tak dapat menjadi pengawal pusat sumber? Ataupun kenapa kita tak dapat memasuki persatuan-persatuan yang tertentu? Ini kita pantau diri kita. Dan kita memimpin diri kita untuk menjadi seorang yang betul-betul menjalankan 5 perkara ini. Dan akhir sekali adik-adik, yang keempat dalam pengurusan, kita juga mesti menilai prestasi kita daripada masa ke semasa. Bagaimana untuk kita nak menyatakan bahawa apa yang kita dah buat itu adalah sesuatu yang kita puas hati. Satu, adakah kalau kita puas hati, setakat mana kita puas hati? Yang kedua, selepas puas hati, kita mesti melihat balik, kita semak balik. Adakah kita dah berjaya? Kalau berjaya, takat mana? Okey? Kemudian kalau kita nak tahu sama ada kita berjaya ataupun kita tidak berjaya, kita boleh tanya. Tanya dekat siapa? Kita tanya dekat ibu bapa kita, orang yang paling rapat dengan kita. Yang kedua, guru-guru kita. Yang ketiga, kita tanya dekat rakan-rakan kita. Mereka ni akan memberi maklum balas supaya kita dapat apa? Kita dapat merancang semula, kita dapat melaksana semula, kita dapat memantau semula, dan kita dapat menilai semula, agar insya-Allah kita punya kendiri kita, iaitu apa dia? Iaitu mental kita, potensi kita, bakat kita, nilai kita, dan kecenderungan kita, minat kita akan jadi lebih bagus. Insya-Allah melalui pengurusan kendiri yang bagus, kita akan lebih berjaya.